Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, para penonton akan diterangkan mengenai sains hayat atau lebih spesifik yakni kejadian haiwan dari segi Islam dan juga sains. Kumpulan kami dianggotai oleh 6 orang iaitu Nurul Najiha, Sofia Aisyah, Nur Azimah, Nur Atika Fariza, Syahidatul Husna dan juga Siti Nur Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4 akan menerangkan tentang tajuk kejadian haiwan. Nama saya Nurul Najiha binti Abu Amin, nombor matrik 074480. Tajuk kerja khusus yang dipilih ialah kejadian haiwan. Objektif yang digunakan ialah menganalisis dan memerhatikan konsep kejadian haiwan menurut Al-Quran. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat kejadian haiwan dalam kehidupan manusia. Kaedah yang digunakan bagi menyiapkan kajian ini ialah pencarian melalui laman sesawang, jurnal dan buku. Dalam kajian ini, kami telah mengenal pasti konsep haiwan yang diceritakan di dalam Al-Quran, tafsiran dan kisah di sebalik kejadian haiwan tersebut. Kami juga mendapati bahawa haiwan-haiwan ini terdapat hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dapatan daripada kajian ini juga, kami telah mengetahui manfaat dan kepentingan haiwan-haiwan tersebut kepada manusia dan alam semesta. Konklusinya, daripada kerja khusus ini, kami telah mengetahui hikmah dan iktibar daripada kejadian haiwan secara sains dan di dalam Islam. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Sabrina binti Saiful Anwar, nombor matrik 074456. Objektif kajian kami adalah untuk menganalisis konsep haiwan menurut Al-Quran, menganalisis tafsir secara ilmiah berkaitan lebah, laba-laba, lalat, lembu dan kuda, mengukuhkan keimanan terhadap keagungan dan kekuasaan Allah SWT dan terakhir sekali mengetahui manfaat kejadian haiwan dalam kehidupan manusia. Sekarang, mari kita siasat lebih jauh akan dapatan dan perbincangan dengan lebih mendalam tentang kejadian haiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Aisyah binti Muhammad Mahtar 07448 akan menerangkan dapatan pertama iaitu tentang kejadian lebah. Lebah merupakan sejenis serangga terbang sosial yang hidup berkelompok dan lebih dikenali kerana peranan mereka dalam mengahwinkan bunga, menghasilkan madu dan juga lilin lebah. Selain itu, lebah mempunyai 4 kitaran hidup bermula dari telur, larva, kepompong dan seterusnya menetas sebagai lebah dewasa yang terdiri daripada ratu lebah, raja dan lebah pekerja. Surah An-Nahl ayat 8 hingga 9 telah menerangkan bahawa Allah SWT memberikan ilham kepada lebah-lebah untuk membina sarang pada pohon kayu, gunung-ganang dan bangunan-bangunan serta makanlah apa-apa yang disukai dari bunga-bunga lalu keluarkan cecair madu yang mengandungi penawar bagi manusia. Akhir sekali, antara manfaat-manfaat kejadian lebah dan madu ialah lebah sangat penting dalam ekosistem alam di mana lebah melakukan proses pendembungaan untuk menghasilkan tanaman yang subur. Kedua, lebah menghasilkan madu yang berkhasiat dan tinggi antioksida. Dan terakhir sekali, madu lebah baik untuk kesihatan seperti mengurangkan berat badan, menyihatkan jantung dan menguatkan imunisasi badan. Saya Nur Azimah binti Rosli, nombor matrik 074669 akan menerangkan tentang penciptaan lalat. Ini lazimnya dianggap sebagai serangga perosak dan ejen penyebaran penyakit berjangkit yang sering mengganggu dan sering hinggap di tempat yang kotor. Apabila sebut sahaja perkataan lalat, pasti kita akan menunjukkan reaksi yang jijik dan tidak suka kerana sifat lalat itu sendiri yang suka hinggap di kawasan yang busuk dan kotor seperti tong sampah. Tetapi di sebalik kemudaratan lalat ni sebenarnya terselit juga manfaat. Mengikut hadis riwayat Al-Bukhari di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila lalat masuk ke dalam minuman seseorang daripada kamu, maka tenggelamkanlah lalat itu. Kemudian buanglah ia kerana pada sebelah sayapnya mengandungi racun, manakala pada sebelah sayap yang lain mengandungi penawar. Seterusnya, mari kita bergerak kepada kebaikan lalat dalam kehidupan manusia. Pertama-tamanya, lalat ini berperanan sebagai ejen pendembungaan kerana bila dihinggap pada pokok yang lain, maka bunga daripada pokok yang dihinggap tu akan melekat pada badan dia. Dan bila dihinggap ke suatu tempat yang baru, maka berkemungkinan besar akan tumbuh pokok bunga atau pokok buah yang baru. Keduanya, lalat merupakan ejen penting dalam proses kita semula sumber-sumber protein dalam ekosistem. Sebab apa? Kerana dia memakan bangkai reput dan merupakan parasite aktif di dalam badan serangga atau binatang kecil lain. So jadinya proses rebutan sesuatu bangkai itu akan jadi lebih cepat. Ketiganya, badan lalat ini mengandungi antibiotik yang dapat mengubati banyak penyakit. Lalat ini sebelah sayap dia ada racun, manakala sebelah lagi ada penawar. Maka tidak boleh disangka lagi bahawa hadis riwayat Al-Bukhari yang dijelaskan sebelum ini adalah benar. Bukan itu sahaja, malah bakteria baik yang terdapat pada sayap lalat adalah lebih banyak daripada bakteria jahat. Maka dengan ini jelaslah bahawa Allah itu tidak menciptakan sesuatu makhluk itu sia-sia kerana terselit pelbagai kebaikan dalam penciptaannya. Haiwan yang seterusnya ialah laba-laba. Laba-laba ialah haiwan invertebrata arthropoda pemangsa berkaki 8 yang menggunakan sarangnya untuk menangkap mangsa, mempunyai 2 dagma, mulutnya tidak boleh mengunyah, tidak bersayap dan mempunyai organ yang menghasilkan sutera.
Laba-laba telah disebut namanya di dalam surah Al-Ankabut ayat 41 hingga 43. Tafsirannya, Allah membuat perumpamaan daripada laba-laba menggambarkan perihal kaum musyrikin yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka meminta pertolongan dan rezeki dan berpegang ketika ditimpa kesengsaraan. Ia umpama laba-laba membina sarang untuk berteduh, sedangkan sarang itu merupakan rumah paling lemah. Mereka merasakan sarang itu dapat memberikan perlindungan. Begitu juga kaum yang sesat. Itulah kelemahan mereka apabila mereka tertipu dengan sarang tersebut yang akan memberikan kesenangan kepada mereka. Seterusnya, terdapat hadis yang menceritakan tentang kisah laba-laba. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad menceritakan kisah ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrah ke Madinah, baginda bersembunyi di dalam gua Sur. Apabila orang musyrikin tiba di gua tersebut, mereka mencari Nabi, lalu mereka melihat sarang laba-laba di depan pintu gua itu. Mereka berfikir, jika ada sarang laba-laba, maka pasti tiada siapa yang masuk ke dalam gua melalui pintu tersebut. Kebaikan laba-laba. Laba-laba dapat memberikan manfaat kepada ekosistem pertanian, khususnya penanaman padi. Sarangnya akan menangkap serangga-serangga perosak. Yang kedua, ekosistem di rumah. Sarang laba-laba boleh menangkap serangga lain. Dan yang ketiga, sarang laba-laba dapat menghentikan darah jika terdapat luka pada tubuh badan manusia. Kuda merupakan haiwan jinak dan mainkan peranan penting dari sudut ekonomi kerana sejak zaman dahulu kuda dijadikan manusia sebagai pengangkutan. Dalam tafsiran surah An-Nahl ayat 8, dan dia telah menciptakan kuda bagal keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini dinyatakan kuda sebagai haiwan tunggangan. Antara manfaat kejadian kuda dalam kehidupan manusia adalah untuk dijadikan sebagai tunggangan membawa manusia dari satu tempat ke satu tempat lain untuk dimanfaatkan susunya, yang mana susunya sangat berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit kronik, melancarkan pencernaan dan baik untuk kecantikan wajah. Akhir sekali, bagi penggemar hobi berkuda untuk dibawa kuda dalam pertandingan berkuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atika Farizah binti Muhammad Rus 074486 akan membentangkan dapatan berkaitan kejadian lembu. Lembu merupakan sejenis mamalia berdarah panas, bertulang belakang dan melahirkan anak. Terdapat peristiwa berkaitan Bani Israel dan lembu. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa AS untuk perintahkan Bani Israel menyembelih seekor lembu betina tanpa penerangan yang jelas. Maka Bani Israel bertanya pada Nabi Musa tentang kriteria lembu tersebut. Setelah berpuas hati dengan penerangan Nabi Musa, mereka meneruskan dengan menyembelih lembu tersebut. Sebahagian daripada lembu itu dijadikan alat untuk memukul mayat lelaki yang dibunuh itu sehingga mayat itu bangkit semula dan menerangkan mengenai pembunuhan dirinya. Setelah selesai menerangkan, mayat itu dimatikan semula dengan izin Allah. Seterusnya, terdapat kebaikan pada lembu dalam kehidupan manusia di mana ia merupakan salah satu sumber makanan yang asas kepada manusia, merupakan haiwan ibadah korban pada setiap hari raya Aidiladha dan menjadi sumber ekonomi bagi sesebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syahidatul Husna binti Ibrahim, nombor metrik 074467. Rumusan bagi projek ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa menciptakan makhluk ciptaannya untuk dimanfaatkan oleh seluruh penghuni bumi, termasuklah dalam kejadian haiwan. Secara umumnya, kejadian haiwan telah disignifikasikan dalam kitab suci Al-Quran Karim. Kejadian haiwan adalah diciptakan untuk membantu manusia dalam menjalankan aktiviti dalam kehidupan harian mereka. Hal ini kerana terdapat banyak kebaikan yang boleh diperolehi daripada kejadian haiwan. Sebagai contoh daripada dapatan pertama iaitu tentang kejadian lalat. Seperti mana kita ketahui, lalat merupakan serangga perosak yang boleh menyebarkan banyak penyakit yang berjangkit kepada manusia. Namun begitu, terdapat juga kebaikannya dalam kehidupan manusia, seperti badannya yang mempunyai antibiotik yang boleh mengubati pelbagai jenis penyakit. Oleh itu, setiap manusia haruslah mengambil pengajaran dan iktibar daripada kejadian haiwan supaya dapat menginsafi kebesarannya serta meningkatkan kesempurnaan dan keimanan dalam diri kita. Sekian, terima kasih.